Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Sanusi terpaksa letak jawatan serta merta jika perkara ini berlaku. Sanusi kena letak jawatan, semua jawatan-jawatannya, termasuk Menteri Besar, termasuk Ahli Parlimen, termasuk juga juga jawatan yang besar di dalam PAS kalau ini berlaku, iaitu kalau dia muflis, bankrupt dan bankrupt lah. Kalau dia diisytiharkan bankrupt oleh Mahkamah Jabatan Insolvensi Malaysia, beliau terpaksa untuk meletak jawatan semua ini. Ini boleh terjadi kerana kesilapan beliau sendiri. Beliau tidak mau membayar. Belum lagi sampai sekarang belum ada lagi ura-ura untuk membayar. Dan menurut seorang peguam sebenarnya Datuk Mahfuz yang menang kes itu boleh memfailkan kebankrapan atas Sanusi. Dan sudah banyak kes sebenarnya di Malaysia, ya tuan-tuan dan puan-puan, di mana orang yang kalah di mahkamah tidak dapat membayar ganti rugi. Beliau berhadapan dengan risiko untuk bankrupt. Dan ada ramai sudah yang dijadikan bankrupt sebenarnya kerana tak mampu bayar. Kerana tak mampu bayar, yang dihakimi oleh mahkamah. Jadi sekarang, ya tuan-tuan dan puan-puan, Sanusi sendiri berada dalam satu masalah besar. Kerana dia masih tak bayar RM120,000 wang ganti rugi yang dituntut oleh oleh Datuk Mahfuz sebenarnya, yang dituntut oleh Datuk Mahfuz di mahkamah dan menang pula tu. Dan itu kerana fitnah yang telah dibuat oleh Sanusi. Sekarang beliau belum membayar, dan itu menyebabkan sampai Datuk Mahfuz berkongsi perkara itu di media sosial. Lepas itu Sanusi kata, janganlah buat drama di media sosial, nanti hubungilah saya punya peguam. Saya fikir drama itu tak akan terjadi kalau Sanusi menghubungi peguam Mahfuz dan Sanusi membayar ganti rugi itu. Jadi tak ada lah muncul tentang drama dan sebagainya. Tapi sekarang persoalannya, kenapa Sanusi masih tak bayar ganti rugi itu? Tak ada duit. Kalau tak ada duit, hubungilah peguam Mahfuz, atau boleh menghubungi Mahfuz. Tapi kenapa pula sampai sekarang tak ada bunyi-bunyi sehingga Mahfuz mengongsikan itu di media sosial? Sudah malu bertambah malu. Itu salah siapa pula? Tapi sekarang ini, ya tuan-tuan dan puan, memang Sanusi berada dalam keadaan yang bahaya, boleh bankrupt dan terpaksa letak jawatan untuk semua jawatan-jawatan mengikut undang-undang insolvensi, mengikut undang-undang kebankrapan, mengikut undang-undang yang sedia ada di Malaysia, ya. Jadi kita nantikan apakah tindakan seterusnya oleh Datuk Mahfuz kepada Sanusi. Saya fikir beliau akan mengambil tindakan undang-undang kerana wang RM120,000 ini, satu, taklah banyak mana untuk orang-orang yang kaya, taklah banyak mana. Tapi dari segi perundangan, ini cukup signifikan, cukup penting. Bukan kerana jumlahnya, tetapi kerana supaya moral of the story, jangan lagi memfitnah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Kejutan terbesar baru saja dilaporkan di dalam satu akhbar tabloid internet. Secara meluas sudah pun dibaca oleh rakyat Malaysia.
daripada biharian.com.my, Dr. Mahathir dan Hadi membuat Pakatan Azhab. Itu satu pengumuman daripada siapa? Daripada Khalid Abdul Samad. Apa sebenarnya yang berlaku? Pertemuan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tan Sri Abdul Hadi Awang dipercayai berlangsung malam tadi, sekali dengan gambarnya ada letak di sana. Satu kesepakatan Azhab untuk memporak-porandakan negara. Pengarah komunikasi Parti Amanah Negara, iaitu Amanah, Khalid Abdul Samad berkata, jelas sekali pertemuan dua pemimpin itu dalam satu pakatan yang boleh menjatuhkan kerajaan. Wow, rupanya Khalid Samad pun risau sekarang. Katanya, pakatan ini bolehlah saya namakan kesepakatan Azhab. Kerana kesepakatan untuk memporak-porandakan negara dengan menjatuhkan kerajaan yang sah. Katanya pada hari ini. Beliau mengulas mengenai beberapa gambar yang telah tular di media sosial yang menunjukkan satu sesi pertemuan di antara bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan Presiden PAS yang turut disertai beberapa pemimpin PAS dan Sekretariat Proklamasi Orang Melayu. Melalui gambar tanpa keterangan itu, dilihat Abdul Hadi bersama Naib Presiden PAS, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, Penolong Setiausaha Agung PAS Pusat Muhammad Syahrir C. Sulaiman. Khalid berkata, tindakan kumpulan berkenaan akan menyebabkan keyakinan pelabur terjejas dan usaha yang sedang giat dijalankan kerajaan untuk memulihkan ekonomi negara ketika dunia diambang krisis ekonomi terjejas teruk. Katanya lagi, kumpulan itu tidak kisah tentang kesan tindakan mereka kerana kesepakatan Azhab berkenaan hanya mementingkan kuasa, katanya. Sedang bila mereka berkuasa tempoh hari, tiada yang bermakna yang telah mereka berjaya usahakan, kata Khalid Samad. Namun, demi kepentingan bersama dan keinginan berkuasa, musuh kini menjadi kawan, katanya lagi. Azhab merujuk kepada satu kepungan selama beberapa minggu pada zaman pentadbiran Nabi Muhammad SAW di Madinah, membabitkan gabungan suku Arab dan Yahudi di Madinah dan Makkah yang juga dikenali sebagai Perang Khandaq atau Perang Azhab. Sementara itu, bekas ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang juga bekas setiausaha politik Dr. Mahathir, Datuk Abu Bakar Yahya, dalam satu hantaran di Facebook menyatakan Abdul Hadi dan beberapa pemimpin PAS tampil bertemu dengan Dr. Mahathir bagi memberi sokongan kepada proklamasi Orang Melayu. Katanya beberapa pimpinan tertinggi PAS yang diketuai oleh Abdul Hadi Awang telah menandatangani menyokong proklamasi bangsa Melayu di hadapan Tun Mahathir, katanya. Sementara itu, laman Facebook Proklamasi Orang Melayu turut memuat naik mengenai pertemuan itu dan menyiarkan rakaman video ringkas kenyataan Abdul Hadi. Ahli Parlimen Marang itu menyifatkan sokongan yang diberikannya sebagai kembali kepada prinsip asal perjuangan Islam. Katanya, ini kita balik kepada prinsip asal perjuangan Islam itu sendiri. Kalau kita baca Al-Quran, kita dapati Rasul memulakan perjuangan Islam walaupun untuk seluruh manusia, tonggaknya pada bangsa dan kaumnya, katanya. Tambahnya lagi, kerana perjuangan memerlukan tonggak bangsa baru, ada kekuatan. Kalau tidak ada kekuatan. Bukan kita fanatik kaum, tetapi itu asas, katanya lagi. Dalam perkembangan yang sama, timbalan Naib Presiden PAS pula, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, beliau tiada makluman berhubung pertemuan Presiden PAS itu. Katanya, ringkas, tiada maklumat lanjut. Program Proklamasi Orang Melayu yang digerakkan oleh Jawatan Kuasa Proklamasi Orang Melayu didakwa bukan agenda mana-mana parti politik. Sebaliknya, hanya untuk menyatukan orang Melayu yang semakin berpecah pada masa ini. Diasaskan oleh Dr. Mahathir, 4 cuba mengadakan perhimpunan proklamasi itu dibatalkan. Dan kini, kempen proklamasi itu dijalankan secara dalam talian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini.
Apa yang terjadi selepas ini kita nantikan bersama. Bye-bye.